Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung pelajaran 7 iaitu cintakan ilmu pengetahuan. Islam mewajibkan kita sama ada lelaki ataupun perempuan menuntut ilmu pengetahuan. Tidak kira ilmu agama ataupun akademik ataupun kita boleh katakan sebagai fardu ain ataupun fardu kifayah. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin, rawahul Bukhari. Artinya, menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang Islam. Ilmu yang dituntut di dalam Islam ada dua bahagian, iaitu fardu ain dan fardu kifayah. Pertama sekali kita akan melihat apakah itu fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain dikenali sebagai perbuatan yang wajib dikerjakan oleh setiap orang-orang Islam, ataupun dalam arti kata lain, fardu ain adalah kewajipan bagi setiap individu Muslim. Manakala fardu kifayah pula ditafsirkan sebagai perbuatan yang wajib dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan anggota masyarakat Islam. Apabila telah dilakukan, maka hilanglah tuntutan kewajipan itu terhadap orang lain. Oleh itu, ilmu fardu ain ialah ilmu yang berkaitan dengan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti ilmu ibadah, muamalah, akidah dan hukum-hukum dalam Islam. Kemudian, ilmu fardu kifayah pula ialah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, seperti ilmu kedoktoran, ilmu sains, ilmu kejuruteraan dan aspek-aspek kehidupan seharian. Baiklah, mari kita lihat peranan ilmu pengetahuan. Yang pertama, memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk memberi kesedaran tentang kepentingan ilmu pengetahuan dan rasa bertanggungjawab. Kedua, dapat menyebarkan ilmu kepada orang ramai. Ketiga, dipandang mulia dan disegani oleh masyarakat. Keempat, tidak mudah ditipu dan diperdayakan. Dan yang kelima, hidup aman dan bahagia. Berikut merupakan fungsi ilmu pengetahuan tersebut kepada orang yang mengamalkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memainkan peranan penting dalam kehidupan seseorang dan masyarakat. Dengan itu, setiap individu wajib mencintai ilmu pengetahuan. Mencintai ilmu pengetahuan itu ada kelebihan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, An Abi Bakrin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكون الخامسة فتهلك. Artinya, mulakan pagimu sebagai seorang guru atau pelajar atau pendengar atau orang yang mencintai ilmu. Janganlah jadi orang yang kelima, nescaya kamu akan binasa. Hadis tersebut menyarankan kita supaya menuntut ilmu, mencintai ilmu dan menjadi orang yang berilmu pengetahuan. Jangan biarkan diri kita menjadi golongan kelima, yaitu golongan yang tidak memiliki salah satu daripada ciri-ciri tersebut. Antara ciri-ciri orang yang mencintai ilmu pengetahuan adalah yang pertama, menguasai ilmu dengan bersungguh-sungguh. Kedua, berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan. Ketiga, mengamalkan ilmu untuk menjadi orang yang berpengetahuan. Keempat, memelihara ilmu agar tidak dipersiakan. Dan yang kelima, memohon keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai ilmu pengetahuan mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan dipandang mulia oleh masyarakat. Allah berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah Al-Majadalah ayat 11 yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang yang beriman di antara kamu dengan orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa darjah.
Antara kelebihan orang yang mencintai ilmu pengetahuan adalah yang pertama, memantapkan ilmu pengetahuan diri seseorang. Kedua, menambah keyakinan dan ketakwaan diri kepada Allah. Ketiga, meningkatkan kecemerlangan diri, keluarga dan masyarakat. Keempat, tidak mudah ditipu dan diperdayakan oleh orang lain. Kelima, dapat menyumbang ke arah perpaduan dan pembangunan. Dan akhir sekali, membentuk akhlak dan sifat terpuji. Seterusnya kita lihat pula apakah adab-adab bagi mencintai ilmu pengetahuan. Yang pertama, kita haruslah tumpukan perhatian ketika guru sedang mengajar. Kedua, kita hendaklah menguasai ilmu dengan sepenuhnya. Ketiga, kita hendaklah mendengar nasihat dan arahan guru. Keempat, kita hendaklah beramal dengan ilmu yang dipelajari. Kelima, kita hendaklah memohon keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya keenam, berusaha menambah ilmu sepanjang masa. Di samping itu, marilah kita lihat apakah akibat orang yang tidak mencintai ilmu pengetahuan. Yang pertama, tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah terdedah untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga, tidak bermarwah. Keempat, hilang keyakinan diri. Kelima, akan dipandang hina dan dipandang rendah kerana tidak berilmu pengetahuan. Keenam, tidak mendapat menguasai ilmu dengan sepenuhnya. Ini adalah akibat bagi orang yang tidak mencintai ilmu pengetahuan ataupun bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu pengetahuan bagi dirinya. Rumusan bagi pelajaran kita pada hari ini adalah setiap insan wajib memiliki ilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu pengetahuan, seseorang itu akan memperolehi kebahagiaan dan kejayaan yang cemerlang. Kedua, seseorang itu akan mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Seterusnya, golongan yang berilmu itu juga dapat membantu membangunkan dan memajukan agama, bangsa dan negara. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjat orang yang mencintai ilmunya. Penghayatan yang kita dapat melalui semua ini, yang pertama, kita hendaklah sentiasa memohon keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita hendaklah memiliki keyakinan diri secara profesional. Ketiga, beriman dan beramal soleh. Keempat, kita hendaklah sentiasa berakhlak mulia. Kelima, kita hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian itu sahaja bagi pelajaran ketujuh kita pada kali ini. Murid-murid akan membuat latihan 1, soalan 1 hingga 5, jawab soalan-soalan berikut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.